Selamat petang saya ucapkan kepada Puan Nancy dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang topik yang pertama, iaitu transformasi pendidikan, iaitu membincangkan dengan kritis bagaimana transformasi pendidikan di Malaysia dapat memenuhi keperluan pembelajaran abad ke-21. Berikan cadangan penambahbaikan. Seterusnya saya akan kongsikan pengenalan untuk transformasi pendidikan di Malaysia, iaitu menuju pembelajaran abad ke-21. Transformasi pendidikan di Malaysia telah mengalami pelbagai perubahan seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi dan keperluan ekonomi semasa. Usaha ini bertujuan untuk memastikan pelajar bersedia menghadapi cabaran abad ke-21 yang menuntut kemahiran seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kreativiti, komunikasi, kolaborasi serta cerik teknologi. Slide yang seterusnya saya akan serahkan kepada Cikgu Maria. Silakan. Okay, seterusnya kita tengok kepada perkembangan kemahiran abad ke-21, di mana dia fokus kepada kreativiti dan juga inovasi. Untuk kreativiti dan inovasi ini, dia memupuk pemikiran kreatif dan inovatif dalam diri pelajar, mendorong mereka untuk mencipta dan menghasilkan idea baru serta menyelesaikan masalah dengan cara yang unik. Maksudnya dia menggalakkan pelajar memikirkan satu idea yang baru untuk menghasilkan satu produk berdasarkan idea yang ada, tapi dibuat penambahbaikan. Itu maksudnya. Yang seterusnya adalah penyelesaian masalah, memperkukuh kemahiran penyelesaian masalah, memupuk keupayaan pelajar untuk menganalisis situasi, mengumpul maklumat, menilai pilihan dan mencari penyelesaian yang kreatif. Misalnya daripada projek yang dilakukan, pelajar dapat mencari penyelesaian ataupun penambahbaikan kepada projek yang sudah sedia ada. Okay, next. Pembudayaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, manfaat teknologi digital. Menggabungkan teknologi digital ke dalam sistem pembelajaran menyediakan akses kepada sumber pembelajaran yang luas dan inovatif, serta menggalakkan penggunaan alat digital untuk pembelajaran. Contohnya penggunaan aplikasi Kahoot, Quizzes, Edmodo bagi membantu guru mencipta pembelajaran yang kreatif semasa proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua adalah pembelajaran berpusatkan pelajar. Menerapkan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar, di mana ia membolehkan pelajar belajar dengan kadar mereka sendiri, meneroka topik yang menarik minat mereka dan melibatkan diri dalam pembelajaran aktif. Misalnya pembelajaran berasaskan projek, di mana kita menggalakkan pelajar untuk menyertai seperti projek STEM bagi mengembangkan kemahiran pelajar dalam mengembangkan idea pada masa yang sama dalam penyelesaian masalah. Yang ketiga adalah meningkatkan keterampilan digital guru. Melatih guru untuk memanfaatkan teknologi dengan berkesan, melengkapkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk menggabungkan teknologi dalam proses pengajaran. Maksudnya guru perlu mempelajari teknologi-teknologi yang ada untuk memastikan proses pembelajaran lebih ke arah digital dan menarik perhatian pelajar. Next. Okey, seterusnya memperkukuh budaya kolaborasi. Di sekolah penting kolaborasi ini antara murid, antara ibu bapa dan sekolah dan juga industri. Pertama, kerjasama dan komunikasi. Memupuk budaya kerjasama dan komunikasi yang efektif dalam kalangan pelajar, menggalakkan mereka bekerja dalam pasukan, berkongsi idea dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Maksudnya dekat kelas tu kita perlu pupuk antara murid bekerjasama satu sama lain supaya ruang komunikasi itu terbuka dengan luas. Taklah pelajar pasif dekat belakang, pelajar yang banyak aktif dekat depan saja membincangkan perkara atau masalah-masalah. Pelajar harus bersatu untuk selalu berkomunikasi. Seterusnya, kemahiran sosial dan emosi, iaitu membangunkan kemahiran sosial dan emosi pelajar, membantu kita memahami dan mengurus emosi diri, berempati dengan orang lain dan berkomunikasi dengan berkesan. Ini
inilah yang sepatutnya transformasi yang sekarang kita perlu lihatlah. Sebab kita tak nak pelajar yang aktif saja yang aktif di depan, pelajar pasif di belakang. Kita nak pelajar aktif dan pelajar pasif menjadi satu keluarga, menjadi satu kelas yang harmoni dan saling ada empati. Seterusnya kerjasama komuniti. Ini yang saya cakap tadi. Kerjasama komuniti ini antara ibu bapa dengan pelajar ataupun pelajar sekolah dengan industri. Kolaborasi tidak terhad pada interaksi dengan pelajar dan guru sahaja. Kerjasama dengan ibu bapa, komunikasi setempat dan pihak luar adalah penting untuk memperkaya pengalaman pelajaran belajar. Maksudnya di sini kerjasama kolaborasi, kalau dengan industri kita panggil pihak industri datang ke sekolah ataupun kita adakan field trip. Seterusnya adalah memperkasakan kemahiran berfikir secara kritis. Ini adalah transformasi pendidikan yang penting juga pada masa kini. Pertama, pengetahuan dan pemahaman. Memastikan pelajar memiliki pengetahuan yang kukuh dan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan prinsip penting dalam setiap mata pelajaran. Seterusnya, analisis dan penilaian, iaitu melatih pelajar untuk menganalisis maklumat, menilai sumber dan membuat keputusan berdasarkan bukti dan pemikiran kritis. Yang ini sangat penting juga pada masa sekarang. Ketiga, penghasilan idea dan penyelesaian. Menggalakkan pelajar untuk menjana idea baru, menghasilkan penyelesaian kreatif dan berkongsi hasil pemikiran mereka dengan pusat. Kita tak boleh halang kalau pelajar ada idea. Walaupun kedengaran macam idea pun ni apa benda, tapi kita kena terima idea pelajar tersebut dan memberikan pujian sebab pelajar-pelajar perlu melontarkan idea mereka. Seterusnya, Cikgu Doni, Cikgu Ivy. Saya akan meneruskan bahagian menjadikan peluang penyelidikan dan inovasi. Yang pertama adalah membangunkan kemahiran penyelidikan kepada pelajar untuk terlibat dalam projek penyelidikan, membina pengetahuan dan kemahiran mereka dalam mencari, menganalisis dan menyampaikan maklumat. Terdapat beberapa cabaran, iaitu kekurangan sumber dan infrastruktur. Tidak semua sekolah, terutama di kawasan luar bandar, mempunyai kemudahan atau akses kepada teknologi terkini. Kerajaan boleh memperkenalkan inisiatif seperti Smart Classroom secara lebih luas dan menyediakan latihan kepada guru untuk menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua adalah memupuk budaya inovasi, iaitu menggalakkan pelajar untuk menjana idea baru, menghasilkan produk atau perkhidmatan inovatif dan berkongsi penemuan mereka dengan komuniti. Cabarannya di sini adalah sikap dan mentaliti terhadap pembelajaran tradisional. Perubahan budaya pembelajaran dari pendekatan berpusatkan guru kepada pelajar memerlukan masa. Penting untuk menanam kesedaran tentang kepentingan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan semua pihak berkepentingan termasuk ibu bapa pelajar. Seterusnya, memperkasakan pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama adalah kemahiran dan pengetahuan. Memastikan pelajar memiliki kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk terus belajar dan berkembang di sepanjang hayat. Yang kedua, motivasi dan minat. Memupuk motivasi dan minat dalam diri pelajar untuk terus belajar dan mengejar pengetahuan baru. Dan yang terakhir sekali adalah akses dan sumber. Memperluas akses kepada sumber pembelajaran yang berkesan dan terkini, termasuk program pendidikan dalam talian dan kursus profesional. Contohnya yang adalah TVET. Pembelajaran dari segi kemahiran, pelajar boleh mengaplikasi pembelajaran dalam kelas dan di luar kelas, iaitu pembelajaran secara tidak formal. Itu saja bagian saya. Seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Doni. Jaringan penambahbaikan kurikulum menyemak semula kurikulum pendidikan untuk menggabungkan elemen pembelajaran abad ke-21, memfokuskan pada kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk era digital. Pengenalan subjek seperti literasi digital, di mana pengenalan terhadap pengetahuan asas dan etika penggunaan teknologi maklumat. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran. Menggalakkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang inovatif seperti pembelajaran berasaskan proyek, pembelajaran berasaskan masalah, dan pembelajaran kolaboratif. Sekolah menggalakkan pendekatan PDP yang
yang inovatif seperti Google Classroom dan Microsoft Teams. Seterusnya, infrastruktur dan teknologi. Meningkatkan infrastruktur dan akses kepada teknologi di sekolah, memastikan setiap pelajar memiliki peluang untuk belajar dan mengembangkan kemahiran digital. Di sini penyediaan akses seperti internet dan komputer harus sama rata diberikan untuk setiap sekolah. Seterusnya, penggunaan profesional guru. Memperkukuh program profesional guru, memfokuskan pada melatih mereka untuk menggunakan teknologi, mengaplikasikan pendekatan pembelajaran, dan menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Di sini guru-guru diberikan khusus sama ada jangka pendek atau jangka panjang bagi meningkatkan pengetahuan mereka dalam sesuatu teknologi. Oke. Seterusnya, Cikgu Miri. Oke, saya akan merumuskan tentang transformasi pendidikan, yaitu transformasi pendidikan Indonesia ke arah memenuhi keperluan abad ke-21, memerlukan usaha berterusan dari semua pihak, kerajaan, pendidik, ibu bapa, dan komuniti. Walaupun terdapat banyak inisiatif positif, cabaran seperti jurang digital dan sistem penilaian tradisional masih perlu ditangani melalui cadangan penambahbaikan seperti meningkatkan latihan guru, memperkukuhkan pendidikan STEM, dan memperluas akses teknologi. Malaysia dapat melahirkan generasi belajar yang bukan sahaja berpengetahuan tetapi juga kreatif, inovatif, dan bersedia untuk bersaing di peringkat global. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.